sejahtera, salam bahagia dan salam keluarga Malaysia. Kita kembali berjumpa dalam program Buah Bicara Apa Cerita Malaysia. Saya merupakan moderator ataupun pengacara untuk program ini. Nama saya Mike Chong dan pada hari ini kita akan membicarakan satu topik yang menjadi begitu isu begitu hangat di kalangan orang Malaysia. Ya, kerana perkara ini bukan sahaja membangkitkan orang-orang senior saja, tetapi ia juga melibatkan orang-orang muda. Kerana pada hari ini kita akan membicarakan tentang undi 18. Okey, seperti yang kita sedia maklum, pada 16 Julai 2019 Malaysia telah pun melakar sejarah baru di mana kita telah pun melakukan pembinaan perlembagaan untuk membolehkan pengundi-pengundi muda untuk mengundi dalam pilihan raya umum, iaitu kita telah menurunkan umur mengundi daripada 21 tahun sebelum ini kepada 18 tahun. Jadi ini telah membolehkan golongan muda untuk mengundi dan ataupun menjadi calon dalam pilihan raya umum. Jadi perubahan ini direalisasikan ataupun dibawa oleh majoriti ahli-ahli parlimen pada masa itu, iaitu seramai 221 orang MP daripada keseluruhannya 222 MP yang telah pun bersetuju untuk membawa perubahan ini. Dan rang Undang-Undang Perlembagaan Pembinaan 2019 telah pun mendapat sokongan yang begitu hangat ataupun begitu majoriti daripada kalangan ahli-ahli parlimen pada masa itu, dan hasilnya umur mengundi dan kelayakan menjadi wakil rakyat telah pun berjaya diturunkan. Dan ini membolehkan Malaysia untuk menjadi salah satu negara daripada kalangan negara-negara maju untuk menghasilkan ataupun kita dapat nampak lebih ramai lagi orang muda akan mengambil secara aktif, mengambil bahagian secara aktif dalam politik. Dan ini telah pun dapat kita melihat bahawa dalam pilihan raya negeri di Johor yang berlaku pada awal tahun ini merupakan kali pertama pelaksanaan undi 18 ini diadakan, dan kita telah pun nampak lebih muda calon-calon yang ditampilkan dalam pilihan raya negeri pada masa itu. Dan pada hari ini kita akan membicarakan tentang penguasaan orang muda ataupun pengundi muda ini, bagaimana mereka akan menguasai PIU 15 yang akan diadakan pada bila-bila masa saja. Dan pada hari ini kita telah pun menjemput dua orang panelis untuk bersama kami untuk membicarakan topik yang menarik ini. Yang pertama, saya ingin memperkenalkan, beliau merupakan Setiausaha Agung MCA Kebangsaan, iaitu Saudara Daniel Wah. Okay. Hello. Selamat datang, Saudara Daniel. Panelis yang kedua ialah Saudara Ryan Ho, dan beliau merupakan jurucakap MCA, pemuda MCA Kebangsaan, dan juga seorang peguam yang begitu berpengalaman dalam bidang undang-undang ini. Dan tanpa melengah masa, mari kita terus kepada topik pada hari ini. Okay. Jadi ramai mengatakan bahawa pengundi muda, okay, dan juga kumpulan atas pagar ini akan menjadi penentu hala tuju politik negara pada PIU 15. Seperti yang saya sebutkan tadi, pada pilihan raya negeri yang di Johor yang diadakan pada awal tahun ini merupakan kali pertama kita nampak pengundi muda ini dapat mengambil bahagian dalam mengundi dan menentukan masa depan negara ini. Jadi mungkin ramai akan bertanya-tanya, adakah pengundi muda ini mereka akan menjadi penentu hala tuju, kerana kita nampak mungkin bilangan itu agak banyak juga kalau dibandingkan dengan keseluruhannya pengundi-pengundi yang kita ada sekarang ini. Okey, golongan itu nampak besar. Jadi ia akan menjadi penentu. Jadi apakah komen Daniel dan juga Ryan, okey, yang mengatakan pengundi muda ini akan menjadi penentu dalam pilihan raya umum yang akan datang? Mungkin kita mula dengan Saudara Daniel dulu. Okey, terima kasih Saudara Mike Chong. Dan pengundi muda sekarang semakin bijak dalam membuat pilihan dalam pilihan raya, dan kita boleh melihat melalui Melaka, pilihan PRN Melaka dan juga Johor. Dan sekarang memang tidak dapat dinafikan, ramai juga pengundi muda dia masih atas pagar. Macam mana kita nak kata mereka atas pagar adalah mereka mungkin golongan yang first voter dan mereka mungkin tidak berparti.
Maksudnya dia tak join apa-apa parti lah. Jadi golongan ini adalah golongan yang atas pagar dan kemungkinan besar mereka akan menilai dan memilih orang atau calon-calon yang favor kepada mereka. Contohnya mereka pilih orang yang lebih muda, calon yang lebih muda atau calon yang lebih mereka rasa suka atau boleh touching mereka. Jadi yang itulah atas pagar di pengundi. Jadi apa pandangan Ryan? Sudah tentu. Pengundi muda sekarang akan menjadi penentu hala PRU 15 yang akan datang nanti. Golongan ini semakin bertambah dengan Akta Undi 18. Bukan sahaja ada had mengundi, umur mengundi diturunkan kepada 18 tahun, tetapi juga ada pendaftaran automatik. Jadi pengundi muda bukan sahaja tertakluk kepada dari umur 18 hingga 20 tahun. Saya rasa kalau kita nak classify pengundi muda, 18 sampai 30 tahun. So golongan ini amat besar. Dan golongan ini paling vokal dalam media sosial. Mereka tahu kuasai media sosial, mereka tahu sebarkan maklumat yang tepat. Jadi kita pun perlu attract golongan ini dengan cara yang betul, dengan informasi dan maklumat yang tepat, dengan apa yang kita boleh buat. Itu yang paling penting. Cara yang betul tu mungkin saudara Ryan boleh elaborate sikit apakah yang dimaksudkan dengan cara yang betul tu ke dalam kita menarik minat pengundi muda. Saya rasa kita tak patut go down the path dengan izin. Like Tak apa, ini bukan dewan. Tak apa. Kita tambah je. dengan macam masa Pakatan Harapan dengan manifesto buku harapan, buku harapan. Buku harapan kan. Apa tu? Manifesto bukan kitab. Ya, kitab suci. Ya, yang itu kita jangan nak tipu anak pengundi muda. Kita jangan nak bagi janji-janji yang kosong, janji-janji yang tak tepat dan kita tidak boleh laksanakan. Kita mesti sebarkan maklumat dengan cara yang tepat. Saya nak tambah sikit mengenai ni atas pagar ni. Sebenarnya mereka bukan kata macam dulu. Kalau dulu mungkin pengundi kita boleh classify dia jadi biru atau merah, dia sokong parti apa. Tapi sekarang pengundi muda atau atas pagar ni dia akan pilih zaman sekarang atau mungkin mereka nak apa yang mereka nak untuk hala tuju negara. Contohnya sekarang ekonomi kurang baik. Mereka mungkin nak satu kerajaan yang lebih stabil dan yang boleh membangunkan ekonomi. Dan pengundi muda ni mungkin dia akan memilih calon atau bukan saja calon muda tapi calon yang boleh membawa manifesto yang dipercayai. Contohnya mereka lebih mengambil berat cost of living sendiri atau macam mana mereka nak dapatkan belikan rumah pertama. Ini adalah semua yang akan menentukan siapa memerintah negara. Dan pengundi muda ni dia akan memilih orang yang boleh membawa kestabilan negara. Saya tertarik dengan kenyataan yang dilontarkan oleh kedua-dua panelis kita yang sepadan tadi yang mengatakan bahawa jangan kita sesekali kita menipu pengundi kita, terutamanya pengundi muda ini, kerana mereka dapat membezakan apa yang betul, apa yang tidak betul. Ataupun apa yang boleh dikecapi ataupun apa yang tidak boleh dikecapi. Jadi saya nak juga menjemput mungkin saudara Ryan boleh memberikan contoh-contoh. Sebentar tadi kita telah pun sebutkan pasal manifesto. Okey, terutamanya buku harapan yang dikatakan bukan kitab itu yang dikemukakan oleh oleh Pakatan Rakyat dalam PRU yang lepas, dan ini juga menjadi satu poin di mana rakyat Malaysia ni rata-rata telah pun rasa tidak bersetuju dengan tindakan mereka. Jadi apa pandangan Ryan dalam perkara ini? Kita sekarang informasi terlalu mudah untuk dibuat research. Dengan satu simple Google search kita boleh dapat maklumat yang lebih tepat, yang lebih bernas juga. Jadi orang muda, pengundi muda sekarang senang nak bezakan apa yang macam hapuskan PTPTN, hutang PTPTN. Itu sounds like wah, saya pun nak lah kalau nak hapuskan hutang PTPTN. Tapi realisasinya tidak boleh berlaku. Kerana hutang itu terlalu besar. Kalau hutang itu tidak perlu bayar, siapa yang akan tanggung? Dan siapa yang akan bayar? Mana ada dana untuk generasi akan datang?
Jadi ini salah satu contoh lah, Salah satu PTPTN lah. PTPTN. Kita bagi percuma, Toto pun kita bagi percuma, Ya, harga betul. minyak kita boleh turunkan. Semua benda ni dijanjikan bulan bintang dalam manifesto Pakatan Harapan. Tetapi akhirnya terbukti satu pun tak boleh dikecapi betul. oleh mereka. Jadi ini merupakan satu pengajaran bukan sahaja kepada Pakatan Harapan tetapi juga kepada keseluruhan semua-semua parti di luar sana supaya jangan kita membuat janji kosong. Itu penting ya. Terutama kepada golongan muda. Mereka akan rasa terpedaya ataupun tertipu kalau kita memberikan janji-janji kosong. Tetapi saya nak kembali kepada poin yang dibawa oleh saudara Daniel sebentar tadi, iaitu apabila kita membincangkan tentang pengundi muda ini, ada yang mengatakan mereka merupakan pengundi atas pagar. Tetapi sebenarnya pada hakikatnya mungkin mereka ini bukan pengundi atas pagar, tetapi mereka ini pengundi di luar pagar. Iaitu mereka tidak mengambil peduli langsung tentang perkembangan politik ataupun mereka tidak berminat untuk mengundi langsung. Jadi saya mungkin daripada segi orang pemuda ini, mungkin saudara Daniel boleh jelaskan apa sebenarnya kehendak dan juga citarasa pengundi muda ini, dan seperti yang dikatakan oleh Daniel sebentar tadi yang mengatakan pengundi muda ini mungkin mereka akan lebih cenderung untuk mengundi mereka-mereka yang lebih famous dalam social media, influencer dalam social media. Dan mungkin itu citarasa mereka. Okey, mungkin ada apa yang nak disampaikan oleh Daniel? Terima kasih saudara Mike Chong. Yang tadi Mike Chong kata yang di luar pagar tu. Memang tidak dapat dinafikan ada sekolongan besar pemuda ni dia memang tak kira pun. Dia kata tak kisahlah, saya undi tak undi, kehidupan saya jalan macam biasa. Saya kena ke sekolah juga, saya kena exam, ambil peperiksaan juga, saya kena kerja juga, saya kena bayar bank loan, di car loan juga. So, siapa jadi pemerintah pun tidak ada apa kaitan dengan saya. Adalah sekolongan orang muda. Tapi dengan cara yang lain kita kena memberi kesedaran kepada golongan ini bahawa undi mereka adalah sangat penting. Kenapa? Sebab undi mereka adalah penentu hala kepada pemimpin negara. Kalau dia tak ambil peduli dengan pemimpin ini, mungkin orang yang dipilih oleh orang lain yang memimpin negara, contohnya tadi yang saudara Ryan kata, dia sudah menang, apa yang dia janji bulan bintang, semua tak dapat. Sampai akhir-akhir, kena cari kapak nak kapakkan tu. Ini jadi sesuatu yang kita kata funny lah. Dan mungkin sekarang pengundi muda sekarang dia akan rasai. Dulu kita pakai kasut putih ke sekolah. Lepas tu mungkin sekarang dia grad daripada tingkatan 4-5, mereka pernah merasai tiba-tiba tukar kasut hitam. Jadi ini adalah something yang sangat funny lah orang kata. Semasa dia nak menang, semasa dia nak pemilihan, dia kata dia nak tukar memperbaiki sistem pendidikan. Selepas tu dia menang, dia memperbaiki kasut, warna kasut. Jadi ini adalah sesuatu yang apa yang kita kata kena tipu lah. Pengundi kita kena tipu dan saya rasa yang pengundi muda sekarang mereka akan pandai untuk memilih dan mereka akan sesiapa yang boleh mewakili mereka. Betul-betul. Mungkin ada tambahan daripada saudara Ryan berhubung perkara ini? Saya nak tambah, kalau golongan yang luar pagar itu, kalau di kawasan bandar, golongan itu besar. Amat besar. Kerana mereka menjalani kehidupan mereka sampai umur 40-50 pun, mereka tak pernah rasa kerajaan ada membantu mereka. Kerana itu adalah satu hakikatnya. Dan juga masalah barisan nasional dulu. Kerana kita tak tahu sebarkan maklumat yang betul kepada semua pengundi di luar sana. Kepada semua rakyat Malaysia. Mereka tak tahu, mereka tak terasa apa bantuan atau apa polisi yang kerajaan buat yang boleh allow them to live so comfortably. Itu yang penting. Tanpa pula tomahan-tomahan yang daripada sebelah sana semasa fitnah dengan tomahan lagi, pelbagai lagi dakwaan yang dibuat oleh seberang tu lah. Jadi saya nak tanya, sebagai pemimpin pemuda MCA ataupun kita panggilkan sebagai generasi pemimpin muda ini, apakah inisiatif yang telah diambil untuk
memikat minat ataupun untuk nak menarik orang-orang muda ni yang dikatakan mereka tidak begitu teruja ataupun mereka tidak begitu berminat untuk berkecimpung ataupun mengambil bahagian secara aktif dalam politik. Jadi apakah yang telah dilakukan oleh pemuda, terutamanya pemuda MCA dalam hal ini? Untuk makluman, ya orang muda sekarang kalau dia nak cek apa, nak tahu apa, dia mesti ke Google atau online. Melalui online ni kita perlu pemuda telah melaksanakan beberapa cara untuk memikat hati pemuda. Contohnya kita menyebarkan maklumat yang betul melalui media sosial, contohnya Facebook, Instagram, dan sekarang mungkin ramai kita buat TikTok. Jadi ini adalah cara kita nak sebarkan maklumat terpantas sekali. Kenapa? Sebab dari dulu PRU yang lepas, mungkin semasa kami nak defend atau kami nak melontarkan ini maklumat yang baru, mungkin kita slow sikit. Not on the time. Jadi contohnya pukul 10 malam dia create satu isu. Sekarang kita cuba terbaik, kalau kita nampak isu itu, kalau boleh pukul 11 kita keluarkan satu fakta yang benar supaya kita boleh sebar yang lebih pantas. Yes. Daripada dulu kita tunggu besok pagi. Jadi don't forget yang 15 hours atau 12 hours midnight itu adalah paling ramai orang muda scroll, tengok maklumat. Kalau maklumat itu adalah fitnah, adalah tidak benar, jadi adalah tidak berpihak kepada kami lah. Sebab kami tidak membawa satu maklumat yang betul dan cepat pantas untuk ke golongan ini. Jadi ini adalah cara MCA, pemuda MCA sekarang melakukan. Kita ada satu tim, cuba 24 hour lah. Kalau dapat maklumat, kita terus masuk ke tim ini supaya kami boleh menyebarkan maklumat yang benar. Betul. Ya. Dan sebagainya. Saya nak tambah juga, kita pemuda MCA, kita pun mengadakan sesi dialog secara offline. Kerana saya rasa personal touch itu penting juga. Kita mesti tengok muka mereka, mereka mesti memahami siapa kita. Siapa pemuda MCA, apa yang kita boleh buat. Kita bukan satu image sahaja dekat social media. Macam the other side, mereka selalu sebarkan buat video banyak. Itu kita pun buat, itu kita mesti buat. Bukan semua orang ada masa untuk keluar untuk berbincang dengan kami. Tapi kita mesti juga work on the ground. Mereka cakap work on the ground. Kita mesti mendekati orang muda. So kita juga mengadakan banyak sesi dialog, sesi perjumpaan dengan setiap golongan anak muda, dari Grab delivery sampai golongan profesional. Itu semua kita dekati. Kerana mereka semua adalah pengundi dan semua rakyat Malaysia yang kita mesti membantu. Ya, Dan betul. kita melihat hari ini apa cerita Malaysia pun adalah satu program yang kita nak mendekati orang muda. Ya, begitu jelas sekali motif kita mengadakan program ini, iaitu mendekati dengan pemudi muda ataupun pengundi muda. Bukan muda saja. Bukan muda saja, tapi kepada seluruh pengundi-pengundi di luar sana untuk memahami dengan lebih jelas lagi dan lebih mendalam lagi tentang isu-isu semasa di Malaysia ini. Jadi yang seperti yang disebutkan oleh saudara Ryan seperti tadi, yang mengatakan bahawa kita juga perlu memperbanyakkan juga sesi-sesi perjumpaan dan bersemuka dengan pengundi-pengundi. Tapi pada pandangan saya, mungkin cara dulu tu tidak boleh lagi kita teruskan, iaitu apabila kita berjumpa dengan pengundi, kita mengadakan jamuan besar, makan besar, lagi ada lucky draw dan sebagainya. Ini bukan mungkin cara yang lapuk lah, sudah lama tidak dapat untuk memikat ataupun tidak dapat menarik minat mereka. Tetapi kita lebih kepada membawa agenda mereka ataupun kita mendekati dengan rakyat, dengan pengundi, dan kita memahami juga apa yang kita katakan sebagai isi hati mereka, apa yang mereka nak, dan kita dapat memperjuangkan apa yang mereka nak. Itu yang penting kan. Okey, jadi kita balik kepada soal politik ini berhubung dengan pengundi muda. Jadi kebelakangan ini kita nampak kemunculan beberapa parti baru. Okey. Parti baru yang rata-ratanya kita nampak parti ini seolah-olah mereka memperjuangkan agenda orang muda. Dan apabila undi 18 ini dimulakan di Malaysia ini, kita nampak agenda muda ini telah menjadi satu ideologi
di mana kita bukan saja berjuang untuk orang miskin, bukan saja berjuang untuk orang yang memerlukan pertolongan dan sebagainya, tetapi kita juga berjuang untuk orang muda. Dan ada parti yang dinamakan sebenarnya dengan orang muda ini. Jadi ini satu trend yang tidak dapat kita elakkan ya. Jadi saya nak minta pandangan daripada saudara Daniel dan juga Ryan, apakah pandangan tuan-tuan berhubung dengan perkembangan ini, iaitu kita nampak lebih banyak lagi parti yang berteraskan kepada perjuangan muda, orang muda ini. Mungkin pada saya rasa we welcome seberapa ramai parti yang kita tubuhkan, mereka tubuhkan untuk memperjuangkan hak-hak tertentu. Jadi ini merupakan satu cara untuk menarik pengundi dan untuk menyebarkan ideologi-ideologi yang antara satu sama lain. Tapi pada pandangan saya, walaupun banyak parti yang baru ditubuhkan, tapi mereka diketuai oleh orang yang lama. Jadi mungkin kita boleh katakan mungkin ini adalah cara mereka cuba rebranding, tapi kita melihat isinya adalah yang sama. Jadi dengan cara ini mungkin mereka cuba untuk menarik. Kenapa? Sebab mereka pernah menang dengan janjian bulan bintang, so brand itu mungkin sudah lapuk. Dia sudah tak boleh pakai. Jadi dia nak carikan brand yang baru supaya orang muda ni boleh bagi mereka. Tapi pandangan saya, orang muda sekarang, pengundi baru sekarang bukan macam dulu. Dia boleh akses kepada semua skala sejarah melalui Google atau melalui online. Jadi, ini adalah satu cara kepada orang muda kita membuat pilihan yang lebih teliti sebelum mengundi. Mungkin saya nak tambah sikit. Okey, kita cakaplah parti muda. Nama dia parti muda. Tapi membership dia terbuka kepada semua. Dan sekarang parti muda baru-baru ini dia kata dia nak join Pakatan Harapan kan? Ya, itu baru semalam kan? Baru semalam. Ada PKR tu cakap kita runding kerusi dulu. Nanti kita boleh cakap. Tapi parti muda ini terima hakikat yang satu parti politik tidak boleh fight for one cause only. Macam dekat kita di MC, di Barisan Nasional, kita fight untuk semua golongan rakyat. Kita nak balance kehendak orang muda, kehendak orang tua. Ada 33 juta rakyat Malaysia di Malaysia sekarang. Bukan termasuk residen, kita 36, 37 kan? Ya, betul. Tapi rakyat Malaysia ada 33 juta. Kita tak boleh fokus hanya untuk satu golongan. Kita mesti balance untuk semua. Kerana saya sebagai anak muda, pengundi muda, saya akan menjadi tua. Saya akan, maybe next time I will get married. Ada cahaya mata semua kan. So saya pun fikir long term sikit. Anak pengundi muda kita nak tengok apa policy mereka sekarang dan untuk long term. Bukan saja untuk pengundi muda dekat. Yang itu paling penting. So kita mesti find a right balance. Bagi MCA, saya rasa MCA kita mengamalkan politik matang. Jadi kita tak buat tomohan-tomohan yang tidak berfakta. Tapi kami membuat satu maklumat untuk pengundi muda supaya mereka memilih MCA. Dan ini adalah satu cara MCA mendapatkan sokongan daripada orang ramai. Walaupun slow, tapi kita steady. Kita ada Slow short and term, steady ya. kita ada short term, medium term, long term punya plan. Walaupun nampak slow tapi kita steady ya. Ya. Dalam perjuangan ini. Okey, jadi saya nak kembali kepada poin yang dilontarkan oleh saudara Danius pada tadi yang mengatakan bahawa walaupun kita nampak parti-parti ini ialah parti orang muda, tetapi pada hakikatnya apabila kita tengok dalam tu, mungkin rata-rata kebanyakan pemimpin mereka adalah muka lama. Okey. Jadi kita boleh simpulkan bahawa parti muda ini walaupun nampak daripada luar tu mungkin nampak muda, tetapi sebenarnya mereka ini dikontrol ataupun dipengaruhi oleh golongan tua juga yang sudah lama dalam politik. Jadi saya tanya, apabila kita sebut tentang pemimpin ataupun pengundi muda ini, kita sebut tentang pengundi muda ini, kita selalu mengatakan bahawa kita memerlukan face face yang muka muda baru sikit, muka baru, wajah baru dan sebagainya. Jadi saya tanya, apakah kelebihan pemimpin muda berbanding dengan pemimpin senior?
dalam menarik pengundi muda ini. Okey, apabila mereka nampak bahawa mungkin parti ini lain sikit. Saya nak ambil satu contoh. Sebagai contoh, MCA dalam pilihan raya negeri Melaka dan Johor yang lepas, kita telah menampilkan begitu ramai sekali calon-calon muda untuk mengambil bahagian. Dan kita telah pun mendapat keputusan yang agak cemerlang kalau dibandingkan dengan PIU yang lepas. Okey, dan ini sejajar dengan perubahan yang kita nampak bukan sahaja berlaku dalam MCA, tetapi perubahan yang berlaku dalam Barisan Nasional juga. Jadi, saya rasa ada rasionalnya kenapa kita tampilkan pemuda-pemuda ataupun calon-calon muda ini untuk bertanding untuk menarik minat. Okay. Jadi saya tanya, apakah kelebihan kalau kita menampilkan seorang pemimpin muda berbanding dengan pemimpin senior dalam pilihan raya untuk kita memikat ataupun menarik pengundi muda ini? Mungkin kita boleh mulakan dengan saudara Daniel dulu. Terima kasih sebab memberi ruang kepada orang muda sebab kita ada suara muda sini. Jadi pada pandangan saya, kalau kita bagi atau tampilkan calon orang muda untuk mewakili parti, saya rasa ini ada satu cara untuk kita mendapatkan sokongan daripada kalangan muda. Kerana fresh face ini akan dia tak ada political burden. Tak ada yang pengalaman atau experience yang lama, mungkin tidak dapat, mungkin akan memburukkan juga keadaan. Jadi fresh face ini akan memberi satu cara atau memberi satu impact kepada orang lain bahawa dia akan melihat, orang muda mungkin dia punya isi hati pun sama macam saya. Contohnya orang muda macam Ryan atau kita semua. Jadi semasa kita berumah tangga, kita akan memikirkan the first house, kita punya first house. Dan kita boleh melihat akan planning untuk anak cucu kita. Jadi pendidikan yang next generation. Jadi ini adalah satu yang penting untuk golongan muda dan mereka melihat dan memilih calon-calon yang muda kerana isi hati calon muda dengan orang muda adalah lebih kurang sama. Tadi daripada orang lama, dia akan tanya, orang muda apa you mau? Kenapa you agresif? Jadi pendek kata, Daniel mengatakan orang tua ni ataupun senior ni dia kurang faham dengan orang muda lah kot. Bukan semua tapi banyak lah. Bukan semua lah tapi banyak lah. Kebanyakan itu dia mungkin tak faham dengan orang muda ni. Ya. Mungkin ada nak tambah oleh Ryan. Anak muda, kalau calon muda mereka tak terikat atau tidak tercemah dengan macam saudara Daniel kata yang baggage of the past. Itu mereka sudah ada persepsi, mereka sudah ada their belief, their self belief, kepercayaan mereka sudah terikat. Mereka lebih agile kalau anak muda. Lebih agile. Macam code programming kita suka cakap agile kan. So calon muda lebih fluid untuk nak buat. Dan nak tambah apa yang saudara Daniel cakap, mereka baru nak mulakan kehidupan mereka. Kalau orang yang lebih tua, calon yang lebih tua, mereka sudah make it in life. Dan mereka pun concern juga untuk kehidupan anak-anak mereka. Jadi mereka pun nak tengok juga calon muda untuk menerajui Barisan Nasional untuk di pilihan raya. Kerana mereka tahu sekarang adalah masa untuk generasi muda to take over. Jadi it's better to have calon muda dekat sana daripada bukan calon parti muda calon muda bukan calon parti muda. Ya, ada perbezaan dekat situ. Tapi saya nak mencerah sikit. Tadi saya kata bukan saja kita nak bagi semua untuk calon muda. Kita perlukan calon yang muda, berpengalaman dan juga orang lama. Kenapa? Sebab kombinasi ini adalah lebih baik dan untuk menstabilkan negara kita. Jadi orang yang berpengalaman ini juga penting. Kenapa? Sebab mereka pun pernah muda. Mereka sekarang sudah berumur, tapi mereka ada satu pengalaman yang mentapis negara. Jadi saya rasa kombinasi antara orang muda, pertengahan dan orang lama ada sangat penting. Bukan saja kita nak semua muda. Sometimes ini adalah satu kombinasi yang sangat penting. Berapa peratusan supaya kita boleh, sebab pengundi bukan saja orang muda. Pengundi pun ada orang lama. Jadi macam mana kita nak cater. Tapi kita yang penting menghantar calon yang paling sesuai supaya memenangi kawasan itu.
Tapi senior pun kita tak nak senior 95 tahun. Ha. Itu yang paling penting juga. Jadi pendek kata kita kena ada satu kombinasi di mana terdiri daripada pemimpin muda, pemimpin senior, pemimpin yang mempunyai pengalaman dan sebagainya dalam kita meyakinkan rakyat untuk memberikan sokongan mereka kepada kita. Okey, jadi tak boleh semuanya kita buang yang tua, kita ambil yang muda, tak boleh juga. Jadi apabila kita membincangkan tentang soal muda dengan tua ini, okey, mungkin ramai akan terfikir benda ini, iaitu mereka akan rasa orang muda ni sekarang ni seperti saya ambil contoh sebagai contoh dalam MCA ni, mungkin ada golongan-golongan senior ni dia kurang senang dengan penampilan ataupun tiba-tiba dia nampak orang muda ni begitu agresif untuk mengambil alih tampuk kepimpinan parti ini. Okey, jadi sebagai pemimpin muda dalam MCA, jadi apakah pandangan saudara Ryan dan juga Daniel dalam perkara ini? Adakah anda juga tertekan apabila berdepan dengan golongan-golongan senior ini yang dikatakan sudah lama dalam politik, lebih berpengalaman daripada you orang dan lebih tahu politik, tapi tiba-tiba nama anda disebut sebagai calon, sebagai contoh, tetapi nama mereka tidak disebut langsung kerana ini ialah kita panggil satu trend yang tidak dapat dielakkan. Jadi apa pandangan saudara Daniel? Nampaknya soalan ni tuju kepada saya. Saya macam terasa. Tapi pandangan saya, ini adalah pucuk pimpinan yang untuk membuat pemilihan. Jadi kita nak calon yang boleh menangkan kawasan supaya kita boleh, contohnya BN, supaya BN boleh terus menajui negara kita. Jadi pandangan saya, ini adalah satu, kita kena ada satu mungkin dialog atau antara transisi antara orang lama dengan orang muda. Jadi tak kira siapa jadi calon pun, kita matlamat adalah satu, untuk mensejahterakan rakyat, menstabilkan negara dan memajukan ekonomi. Ini adalah sebagai seorang pemimpin yang bertanggungjawab, kita kena buat macam tu. Jadi we leave it to our pentadbiran pusat. Tapi pandangan saya, tak kira siapa, yang penting kita kena mewakili orang punya, pengundi punya pilihan. Jadi apa yang mereka nak sekarang, kita tak boleh janji bulan bintang macam sebelah. Tapi kita kena membuat satu hala tuju bahawa negara kita nak ke mana. Jangan kita sekarang tiba-tiba nak tukar belok kiri, tiba-tiba belok kanan. Macam mana? Negara kita kena adalah satu hala tuju yang 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Contohnya kenapa dulu kita ada banyak wawasan, kita ada transformasi nasional. Tapi sekarang nampaknya negara kita tak tahu nak ke mana. Jadi ini adalah pergolakan pentadbiran atau politik di negara kita. Kita perlu menghentikan pergolakan politik ini. Dan PIU 15 ini adalah sangat penting bahawa orang muda atau pengundi-pengundi di luar macam mana memilih kerajaan atau orang calon yang mendapikan negara 5 tahun depan. Ini pandangan saya. Jadi untuk tambah kepada soalan tadi itu, apabila kita sebut tentang orang muda, orang-orang sini dalam parti mungkin mereka akan rasa tempat mereka ni dalam dalam bahaya. Mungkin tempat mereka yang selama ini dalam parti ini mungkin stabil, tetapi mungkin terancam kerana akan diambil oleh golongan muda. Okey, sebagai tambahan kepada soalan ini, sebagai orang yang membawa ataupun mendukung aspirasi anak muda, kerana kita menunjukkan MCA ini satu parti yang mesra orang muda. Jadi kita akan melakukan yang terbaik untuk kita menarik lebih ramai orang muda untuk masuk ke dalam MCA. Jadi sebagai salah seorang pemimpin muda dalam parti ini, macam mana Raya melihat MCA ini menggalakkan penyertaan darah muda, apa kita panggil sebagai young blood dalam peringkat membuat keputusan parti? Apakah penyertaan setakat ini, sambutan hangat di kalangan orang-orang terutama orang Cina untuk menyertai dalam parti MCA ini? Saya rasa kita kembali kepada soalan pertama. Sekarang anak-anak muda mereka lebih fokus kepada kehidupan, kepada ekonomi. Mereka tidak mempunyai masa untuk berjuang dalam bidang politik. Mereka boleh menjadi, kebanyakan mereka menjadi ahli MCA, ahli pemuda MCA,
Tapi kalau mereka nak keluar untuk lead the charge, mereka mungkin find it susah sikit. Tetapi di parti MCA saya rasa presiden kami dia pun considered muda lagi. Considered muda lagi compared to parti presiden yang lain Ya, 70. muka dia mungkin nampak senior sikit, tapi sebenarnya minda dan otak dia, pemikiran dia orang muda sebenarnya. Orang muda. Dia banyak memberi peluang kepada anak muda di peringkat pentadbiran parti, di peringkat leadership semua. Dia banyak memberi kita banyak peluang. So, saya rasa yang paling penting minda pemimpin kita. Siapa yang jadi presiden, apa yang dia fikir. Kalau dia terikat kepada cara yang lama, dan kita akan terikut dengan cara yang lama. Tapi nasib baik kita ada presiden yang lebih advance, lebih futuristic. Dia bukan sahaja presiden lah, rasa keseluruhan pucuk pimpinan pusat ini yang mempunyai inisiatif dan juga komitmen untuk kita membawa lebih ramai lagi orang muda ataupun agenda muda dalam parti ini. Betul. Itu yang penting. Jadi kita dalam soalan yang mungkin yang dekat dengan penghujung program ini, kita kembali kepada soalan yang pokoknya, iaitu apabila kita tengok sekarang ni PIU dah dekat dah. Memang tidak dapat dinafikan PIU akan diadakan, mungkin kalau bukan tahun ni, tahun depan akan diadakan PIU. Ini PM yang cakap kan. PM yang cakap ya, kalau bukan tahun ni, tahun depan PIU. Jadi kita sekarang ni nampak pelbagai parti sedang pun bertukus lumus, bersiap sedia dan untuk menghadapi dengan PIU nanti. Jadi bagaimana Daniel dan juga Ryan melihat kepada tahap sokongan rakyat, terutamanya penyokong ataupun pengundi orang muda kepada PN, terutamanya MCA. Apabila kita pernah mengalami kejatuhan ataupun tumbangnya kerajaan PN pada tahun 2018 dan pada tahun 2020 kita pun kembali, dan apakah pandangan saudara Ryan dan juga Daniel, macam mana sekarang ni? Orang dah kembali yakin dengan BN, terutamanya MCA, dan bagaimana terutamanya orang muda ni, apakah persepsi mereka, pandangan mereka terhadap BN, terutamanya MCA? Mungkin kita start boleh dengan Daniel dulu. Ya, memang. Ni PRU 15 bila masa. Tunggu PM announce saja. Jadi pandangan saya, kita boleh melihat past record dari PRN Melaka dan PRN Johor. Kita boleh melihat sokongan daripada pengundi terhadap BN meningkat. Dan kita boleh melihat calon-calon MCA. Sebelum ni, PRU ke-14, kita kalah semua. Kita tak ada tempat. Tapi, Ada satu. ya, itu parlimen lah saya kata yang negeri. Jadi, dalam PRN Johor, kita boleh melihat 4 orang MCA telah memenangi dan 2 orang ahli exco dipilih. Dan kita boleh melihat 37 dengan 32 kan. Ya, orang muda ni mampu boleh leading bersama dengan MD Johor Hafiz. Jadi ini menunjukkan pengundi sudah kembali ke pangkuan PN. Dan saya rasa MCA telah buat siap siaga untuk kita terus menerajui orang muda. Dan yang penting adalah calon-calon kita dan parti kita, macam mana kita nak keluarkan satu manifesto yang cukup boleh memuaskan semua dan yang luar biasa baik, supaya orang muda atau pengundi utama yang baru boleh memilih BN supaya mentadbir negara. Apa dengan Ryan? Adakah kita telah pun kembali kepada pangkuan, iaitu orang muda, pengundi ataupun pengundi di luar sana, mereka sudah kembali yakin kepada BN, terutamanya MCA? Saya rasa we are on the right track. Mungkin kita belum sampai kepada destinasi yang kita mahu. Tapi tak, sokongan kita boleh lihat sudah meningkat. Tapi kita tak boleh take for granted sokongan yang macam ini. Trend sudah tukar daripada dulu hardcore loyalty terhadap satu parti kepada sekarang mereka kebanyakan atas pagar. Mereka tengok policy, mereka tengok inisiatif, mereka tengok calon yang ditampilkan untuk mereka mengundi. Kalau calon itu, for example, mempunyai banyak kes-kes atau bukan sahaja
kes di mahkamah. Kita cakap tentang kes personal life. Itu paling penting kerana mereka nak calon yang berwibawa. Sepertinya banyak girlfriend dan sebagainya. Itu salah. Personal tu lah. Okay. Ya, jadi kita don't take for granted tahap sokongan yang kita sudah capai sekarang. Kerana kita belum menang lagi PRU 15. Kita jangan lupa ada PRU 16, 17, 18 lagi. Jadi policy yang kita set, inisiatif yang kita buat mesti long term. Kita mesti encompass everybody lah. Jadi kita boleh maintain tahap sokongan itu. We must be agile also, so to speak. So we are on the right track. Tapi kita tak boleh nak begitu rasa dah okey dah sekarang ni. Jadi kita take for granted seperti yang dikatakan oleh saudara Ryan sebentar tadi. Okey, jadi akhir kata saya nak tanya, akhir sekali, apakah pesanan Daniel dengan Ryan kepada penonton-penonton sekarang ini, terutamanya penonton muda yang sedang menonton program Apa Cerita Malaysia ini? Apakah pesanan Daniel dan Ryan untuk pengundi muda dalam pilihan raya umum kali ini? Saya untuk ingin meminta pengundi baru ni supaya memilih orang, calon dan parti yang yang boleh menstabilkan negara dan memajukan negara kita. Jangan pilih yang janji manis tapi apa pun tak boleh buat. Pesanan saya kepada anak muda, undilah Barisan Nasional. Saya boleh janji, kita boleh janji yang kita tak akan menipu dan kita akan membuat inisiatif untuk rakyat Malaysia, untuk semua golongan rakyat Malaysia. Your interest will be protected and dijuangkan oleh kita semua. Jadi kita mungkin tidak pandai dalam menjanjikan bulan dan bintang, Tapi tetapi kita boleh buat kerja. Boleh buat kerja. Kita akan sampaikan ataupun kita akan menunaikan segala janji yang telah kita buat. Jadi janji kita undi kepada calon muda, bukan daripada parti muda tetapi calon muda daripada Barisan Nasional dan terutamanya MCA. Jadi undilah saudara Daniel, saudara Ryan dan juga saudara Mike Chong juga. Jadi kita telah pun sampai ke penghujung program pada hari ini Apa Cerita Malaysia, dan minggu depan pada masa yang sama iaitu setiap hari Jumaat jam 9 malam kita akan berjumpa lagi dan kita akan membincangkan lebih banyak lagi isu-isu hangat yang menjadi perbualan orang Malaysia, bukan sahaja terhad kepada isu parti politik ataupun isu politik tetapi juga isu-isu kemasyarakatan dan isu-isu semasa. Jadi minggu depan kita akan berjumpa lagi bersama saya Mike Chong selaku moderator Apa Cerita Malaysia. Kita berjumpa lagi minggu depan. Selamat malam. Bye.